Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ni Syarifuddin bin Abdul Rahman, nometrik D203128891. Okey, saya akan pergi kepada pengenalan mengenai perkahwinan campur di Malaysia. Okey, perkahwinan campur ni dia membawa maksud perkahwinan yang melibatkan dua individu dengan latar belakang yang berbeza. Latar belakang yang berbeza tu termasuklah latar belakang segi agama dia, kewarganegaraan dia dan juga bangsa dia. Okey. So sebagai contoh dia, macam orang Melayu berkahwin dengan orang Cina berkahwin dengan orang India, ataupun orang India berkahwin dengan orang Cina pun boleh, ataupun orang Melayu berkahwin dengan orang India pun tak ada masalah. Okey. So perkahwinan campur ni perkahwinan campur ni dia penyatuan antara dua insan yang berbeza agama dan juga bangsa yang dikenali sebagai epistemological. Okey. So perkahwinan campur ni telah lama dipraktikkan dalam sejarah, terutamanya untuk mengeratkan hubungan antara negara. Contohnya perkahwinan Puteri Han Lipo dengan Sultan Mansur Shah suatu ketika dahulu. Oleh itu, perkataan kahwin campur ni adalah tidak asing bagi rakyat Malaysia. Sebab masyarakat majmuk di Malaysia adalah kesan daripada perkahwinan campur yang berlaku sejak dahulu hinggalah kini. Islam juga tidak pernah melarang sebarang bentuk perkahwinan, termasuklah perkahwinan campur. Di mana perkahwinan campur ini tidak memberi masalah lah kepada sesiapa untuk berkahwin, asalkan ia tidak bertentang dengan syarak, itu sahaja. Ada juga ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain. Nak kahwin 2, 1 ataupun 3 ke 4 tak ada masalah. Jika kita ni tidak mampu, tapi berkahwinlah seorang saja, iaitu dalam surah An-Nisa ayat 3. Definisi yang surah An-Nisa ayat 3 tu yang maksud ayat Al-Quran tu berdasarkan surah An-Nisa ayat 3. Okey, definisi kahwin campur ni asalnya digunakan oleh pihak gereja Katolik untuk menyatakan sebuah perkahwinan antara seorang Kristian dan seorang bukan Kristian. Tapi pada hari ini perkataan kahwin campur ni bermaksud sebuah perkahwinan yang melibatkan dua orang mempunyai agama, kewarganegaraan dan bangsa yang berlainan. Okey, oleh itu kahwin campur ni boleh dikelaskan kepada 3 kategori, iaitu kahwin campur antara kaum, kahwin campur antara negara, kahwin campur antara agama. Okey. So kahwin campur antara kaum ni melibatkan dua individu yang berlainan kaum. Sebagai contoh, seorang lelaki India berkahwin dengan seorang perempuan Cina. Okey, manakala kahwin campur antara negara pula melibatkan kewarganegaraan. Sebagai contoh, seorang Muslim yang berbangsa Melayu berkahwin dengan seorang lelaki ataupun perempuan berbangsa Arab. Akhir sekali, kahwin campur antara agama, iaitu melibatkan dua individu yang menganut agama yang berbeza. Sebagai contoh, seorang Hindu ni dia berkahwin dengan seorang individu yang beragama Buddha. Okey, setakat itu saja perkongsian saya. Saya akan teruskan pembentangan ini kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Zainal Yusuf, nombor metrik D2113599. Saya akan membentangkan tentang sejarah perkahwinan campur. Menurut catatan sejarah, hubungan antara kerajaan Melayu dengan tamadun-tamadun lain, khususnya tamadun Cina, India, Arab dan lain-lain lagi, telah berlaku pada awal Masehi. Sebagai yang kita kenal, Liang Liji pada 1996 menyatakan bahawa hubungan antara negeri China dengan alam Melayu telah mewujud sebelum abad pertama lagi, iaitu pada abad antara tamadun Melayu di Nusantara dengan tamadun lain berlaku semasa zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kat sini ramai sejarah dan sejarawan berpendapat bahawa kemuncak kepada hubungan antara China dan Nusantara berlaku semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka dari aspek politik maupun jalinan perdagangan yang mereka telah nyatakan. Dalam istilah perkahwinan campur ini merupakan satu yang tidak asing lagi bagi rakyat negara ini. Di Malaysia, sejarah perkahwinan
Perkahwinan campur bermula pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka yang merupakan sebuah kerajaan yang terkenal dengan kehebatan dan kegemilangan kerajaannya dari pelbagai aspek, khususnya perdagangan yang singgah Melaka pada zaman dahulu. Yang lebih dikenali sebagai East of Venice. Sejarah mencatatkan bahawa abad ke-15 hingga abad ke-16 merupakan zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan yang paling utama di Nusantara. Dengan itu, Melaka yang berkembang pesat telah dikunjungi pedagang-pedagang luar. Selain itu, mereka juga telah menjalani hubungan diplomatik dan persahabatan negara lain. Sehubungan dengan itu, hubungan persahabatan yang terjalin antara kerajaan Melaka dengan kerajaan China yang begitu kukuh terjalin baik dalam aspek persahabatan, perdagangan dan lain-lain lagi telah membawa kepada berlakunya perkahwinan campur di antara dua buah negara ini. Buktinya perkahwinan campur antara Putih Hang Lipo dengan Sultan Melaka iaitu Sultan Mansur Shah telah menjadikan perintis kepada sejarah perkahwinan campur di Melaka hingga tersebar hingga ke seluruh pelosok tanah jajahannya. Jalinan persahabatan dan perdagangan serta hubungan diplomatik antara dua buah negara ini diperkukuhkan lagi dengan berlakunya perkahwinan antara dua buah negara yang bertujuan untuk mengukuhkan lagi hubungan persahabatan antara dua negara. Bukan itu saja, hubungan antara Kesultanan Melayu Melaka dengan negara China yang begitu kukuh juga turut membawa kepada berlakunya perkahwinan campur di negara ini, di mana mereka telah menjalin hubungan yang baik yang terjalin antara dua buah negara ini mendorong lebih banyak masyarakat China datang berhijrah ke Melaka. Selain daripada itu, mereka juga adalah berlakunya migrasi orang Cina ke Melaka yang akhirnya mendorong kepada asimilasi kebudayaan sehingga wujudnya keturunan baba dan nyonya. Hasil dari perkahwinan campur antara masyarakat China dengan masyarakat tempatan, dan pada itu ada antara mereka yang terus menetap dan berkahwin dengan masyarakat tempatan sehingga membentuk satu komuniti baru di tanah Melayu pada ketika itu. Di sini perkahwinan campur antara masyarakat Cina dan orang tempatan di Melaka telah melahirkan masyarakat baba nyonya sehingga ke hari ini apabila mereka membentuk kerajaan itu. Selain itu, sejarah perkahwinan campur di Malaysia juga, ekoran kedatangan Malaysia India ke tanah Melayu pada masa dahulu lagi. Alam Melayu khususnya Melaka bukan sahaja menjaga hubungan dengan negara China, mereka malahan turut menjalani hubungan dengan negara lain seperti India. Terdapat beberapa pandangan sejarah yang berpendapat bahawa kedatangan masyarakat India ni ke alam Melayu adalah sebab diorang ni nak mengekalkan faktor perdagangan negeri Melayu seperti di Gangga Negara, Beruas dan Melaka. Menurut catatan sejarah lampau, penempatan awal masyarakat ini di Melaka adalah di Tanjung Keling. Dalam hal ini, sejarah perkahwinan campur bermula apabila para pedagang India yang datang ke tanah Melayu berkahwin dengan orang tempatan sehingga mewujudkan golongan India ni bercampur Melayu yang beragama India Muslim. Lepas tu dekat sini umpamanya dekat sini perkahwinan campur dengan perdagangan apa semua ini telah meninggalkan pelbagai kesan yang dapat dilihat sehingga ke hari ini. Sebagai contoh, kedatangan kuasa Portugis ke Melaka telah menyebabkan berlakunya perkahwinan campur antara masyarakat tempatan dengan orang Portugis. Hal ini pun terjadi disebabkan oleh tindakan Alfonso di Albuquerque yang menggalakkan perkahwinan campur dalam kalangan orang Portugis dan wanita tempatan. Dalam hal ini, lelaki yang berkahwin dengan masyarakat tempatan dipanggil sebagai casado
dan perkahwinan campur antara orang Portugis dan wanita tempatan telah melahirkan masyarakat baru di Melaka yang dikenali sebagai mestizo dan melahirkan anak berbangsa Churrasman. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Kesan negatif. Kesan negatif ni secara idealnya merupakan perkahwinan campur dapat memupukkan persefahaman antara pelbagai perkauman. Realitinya konflik kadang-kadang terjadi sekiranya pasangan tidak dapat mengadaptasikan perbezaan budaya mereka, ditambah pula dengan tiadanya tolak ansur di antara kedua-dua pihak. Dan pegangan agama juga boleh goyah dan sesat disebabkan terikut-ikut budaya asing yang lebih terbuka. Berkemungkinan juga akan timbulnya masalah komunikasi pasangan dan ahli keluarga, dan kadang-kala juga akan timbulnya pula masalah khususnya bagi kita umat Islam. So, jikalau mereka mempunyai anak mereka contohnya agama diorang berbeza, jadinya si isteri susah nak untuk mengikut si suami kerana suami ni orang Islam dan isteri ni bukan agama Islam secara khususnya. Tetapi bila dia berkawan dengan orang Islam, dia akan masuk Islam. Jadi dia susah untuk berkomunikasi dengan suami dia kerana suaminya banyak komitmen untuk mengajari isterinya ajaran Islam. Dan di situ akan menimbulkan masalah antara suami isteri. Jika pasangan tersebut bukan Muslim, tentunya sukar bagi kita untuk menerima setengah adat serta amalan yang mereka lakukan. Misalnya meminum arak, pergaulan bebas, berzina, berjudi adalah di antara amalan biasa dalam era globalisasi mereka ini. Dari aspek masyarakat akan wujud masalah perbalahan kaum disebabkan oleh sikap petrosentrik dan prejudis terhadap kaum lain. Tambahan pula, jika terdapat halangan keluarga di mana keluarga pasangan tidak mahu pasangan bertukar agama, so mereka juga khawatir, diorang risau jika anak-anak mahu berkahwin dengan agama orang bukan agama Islam. Mereka tidak mahu anak-anak mereka ni terpengaruh dengan budaya kaum lain yang bertentangan dengan agama yang mereka pegang, iaitu Islam ataupun agama lain, Kristian, Hindu, Buddha dan sebagainya. Antara risiko yang mungkin dihadapi juga adalah peningkatan kadar penceraian dan masalah sosial dalam perkahwinan campur ini. Sekian, terima kasih. Antara kebaikan perkahwinan campur pertamanya ialah pasangan itu berpeluang untuk berkenalan antara satu sama lain. Bukan sahaja dengan pasangannya, bahkan seluruh keluarga yang terlibat. Anak-anak yang menghasilkan perkahwinan campur ini antara dua pihak yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeza dapat mendedahkan anak-anak dengan pelbagaian adat dan budaya antara ibu dan bapa sekaligus, meningkatkan tahap komunikasi dan semangat kemasyarakatan dalam diri anak-anak. Anak-anak juga dilatih untuk tidak bersifat perkauman dan berfikiran terbuka terhadap budaya orang lain. Dengan cara ini, diharapkan agar perpaduan dalam negara yang mempunyai masyarakat majmuk dapat diperkukuhkan dalam perkahwinan campur ini. Perkahwinan campur secara tidak langsung merupakan hasil dari perkembangan pesat globalisasi dan diharapkan dapat menyatukan kepelbagaian budaya masyarakat dalam merealisasikan globalisasi untuk kemajuan negara selain peluang untuk memahami
dan mengamalkan adat resam serta budaya berbeza. Faktor bahasa juga dikirakan kebaikan kerana dengan berkahwin seseorang itu memiliki kamus hidup yang pasti akan membantu dalam menguasai sesuatu bahasa. Contohnya, suami dan isteri berbeza kaum, agama dan negeri. Dan perbezaan itu akan mempelajari kita untuk memahami sesuatu bahasa lain. Pasangan terbabit jika bernasib baik berpeluang untuk memperolehi anak-anak yang mempunyai rupa yang cantik, handsome. Bayangkan jika dalam satu keluarga ada anak yang merupakan orang English, ada wajahnya seperti Arab dan sebagainya. Tentunya ia menjadi kebanggaan sesuatu keluarga sebagai perkahwinan campur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Humaira binti Ayuman Saleh. Nombor matrik D20312997. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan apa itu perkahwinan campur dan perkaitannya di antara kaum, negara dan juga bangsa. InsyaAllah saksikan sampai habis ya. Seperti yang kita sudah sedia maklum bahawa perkahwinan campur merupakan perkahwinan antara dua pihak yang berlainan agama, bangsa, malah kewarganegaraan. Perkahwinan ini melibatkan penyatuan antara dua insan dari golongan yang berbeza, sama ada berbeza agama ataupun berbeza bangsa, dan juga kita panggil sebagai epistemological. Iaitu perkahwinan ini telah lama dipraktikkan sejak dari sejarah lagi. Masyarakat majmuk di Malaysia kebanyakannya adalah kesan daripada perkahwinan campur daripada zaman dahulu kala lagi sehinggalah zaman kini. Okey, perkahwinan campur yang pertama adalah antara agama. Seperti yang kita sedia maklum, perkahwinan sebagai contoh perkahwinan antara seorang lelaki beragama Islam dengan seorang wanita yang berbangsa Cina. Mereka boleh berkahwin tetapi dengan syarat wanita tersebut haruslah memeluk agama Islam. Hal ini kerana setiap daripada kita mestilah kalau syarat agama Islam mestilah sesama Islam sahaja berkahwin. Jika dia ingin berkahwin campur dengan agama lain, jadi automatik pasangannya juga mestilah masuk Islam. Barulah nikah itu sah dan juga dapat diteruskan. Banyak contoh yang kita boleh dapatkan apabila orang yang berlainan agama berkahwin. Seperti orang Islam berkahwin dengan orang bukan Islam. Jadi automatik orang yang bukan Islam itu wajib masuk dan peluk agama Islam kerana itu adalah syarat sah perkahwinan. Jika tidak memeluk Islam maka syarat sah itu tidak dapat dilaksanakan. So, bagaimanapun kena sesama Islam dulu barulah boleh berkahwin. Itu antara agama lah, berbeza dan berlainan agama. Okey, saya akan terangkan yang kedua iaitu perkahwinan antara kaum. Perkahwinan antara kaum ni macam mana? Perkahwinan contohnya antara seorang lelaki berbangsa India dengan seorang wanita yang berbangsa Cina. Okey, wanita India dan lelaki Cina contohnya berkahwin dengan seperti yang kita sedia maklum, perkahwinan campur antara kaum ini dibolehkan dan dibenarkan. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, contohnya lelaki yang berbangsa India berkahwin dengan perempuan yang berbangsa Cina. Jadi dia sesama kaum, jadi dibolehkan. Apabila mereka berkahwin, maka mereka akan mendapat anak yang mengikut sebelah ayahnya dan campur di antara ibunya. Jadi perkahwinan antara kaum ini dibolehkanlah dari segi syaraknya. Okey, yang seterusnya saya akan terangkan perkahwinan antara negara. Antara negara ni pula macam mana? Sebagai contohnya, perkahwinan seorang wanita berbangsa Melayu
dengan seorang lelaki berbangsa Inggeris. Ini dinamakan sebagai perkahwinan antara negara kerana negara yang berbeza. Contohnya kita negara Malaysia, kita berkahwin dengan pasangan kita di luar negara yang lain, negara Inggeris, negara Amerika. So itu melankau negara lah orang panggil. So dibolehkan dengan syarat seperti yang saya katakan tadi, jika sesama Islam dibolehkan. Jika pasangan kita di luar negara itu beragama Islam, maka dibolehkan. Tetapi jika pasangan kita di negara itu tidak beragama Islam, maka wajiblah ke atasnya untuk memeluk Islam terlebih dahulu. Barulah sesi nikah itu dapat diteruskan dan juga dilaksanakan. Itulah yang saya boleh kongsikan kepada anda semua tentang 3 perkahwinan campur, iaitu perkahwinan antara kaum, perkahwinan antara agama dan juga perkahwinan antara negara. Ketiga-tiga perkahwinan campur ini berbeza mengikut dari segi keadaan dan juga situasi yang masing-masing lah, bergantung kepada situasi masing-masing. So saya harap korang semua dapat faham apa itu perkahwinan antara negara, apa itu perkahwinan antara kaum dan juga perkahwinan antara agama. So saya harap korang boleh bezakanlah apa itu perkahwinan campur. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.